Baik, kita mulakan. Hari ini kita belajar hadis sampai hadis yang ke-1476. Dalam bab ini dikatakan babul adab, iaitu kitab mengenai tentang adab atau akhlak. Baik, 1476, siapa nak baca silakan. Okey, sila. Baik, catatkan ya. Catatkan 1476 hadis sah. Matan: dilarang minum sambil berdiri. Hukum makruh, kerana Nabi pernah minum air Zam-Zam sambil berdiri. Baik ya, saya mak semula hadis 1476. Hadis ini maksudnya Nabi melarang seorang minum sambil berdiri. Tapi pada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga disebutkan bahawa Nabi SAW pernah minum sambil berdiri, iaitu pada waktu minum di perigi Zam-Zam. Dengan demikian dapat dipahami bahawa larangan Nabi seseorang tidak boleh minum sambil berdiri bukanlah menunjukkan kepada larangan haram, ya, tapi boleh dikatakan sebagai makruh. Makruh ni maknanya tidak disukai. Tapi tengoklah kita pada majlis ya. Kalau majlis tu sesuainya berdiri, ya, nampaknya minumlah berdiri. Janganlah kita orang yang minum berdiri tu kita katakan tengok dia tak ada adab langsung minum berdiri. Jadi janganlah komen macam tu, ya, sebab Nabi juga pernah minum berdiri, ya. Tengok majlis, ya. Ini bergantung pada majlis, kerana majlis itu tak ada tempat duduk. Jadi ya masing-masing berdiri. Jadi minumlah sambil berdiri, tak mengapa, ya. Tak seandainya majlis itu sesuai dengan duduk, ya, adabnya, minumlah secara duduk, takkanlah kita nak berdiri pula, ya. Macam tu. Tapi janganlah kita jadi orang yang melampau, menghukum. Bila kita tengok orang minum berdiri, kita pun hukum dia, ya. Tak ada adab lah, apalah. Jangan demikian. Orang macam ni sebenarnya hanya dapat faham satu hadis saja, ya, hadis yang Nabi berdiri, dia tak baca. Sebenarnya ada hadis Nabi minum berdiri, ya. Itu saya katakan. Ya, ini bergantung pada majlis. Ya, ada setengah majlis tu, ya, mana tidak memberatkan kepada duduk. Contohnya makan makanan ringan, makan kuih ke apa ke, contohlah. Contoh sambil berdirilah. Tapi kalau adabnya makan nasi contohnya, rasanya sukar nak berdiri, ya. Jadi tengok pada jenis makanan. Kalau jenis makanan ringan tu, ya, semua dalam keadaan berdiri, tempat duduk tak ada, semua berdiri. Makan nak sambil berdiri, ya. Tapi janganlah menghukumkan haram lah, apalah, ya. Itu melampau, ya. Baik, ya, faham ya. Jadi kita teruskan pada hadis 1477.
Nah, teruskan wa anhu. Boleh baca teruskan. Aja. Okey. Halu. Ya. Yeah. 1477 hadis sah. Matan diperintah memakai lebih dulu kasut sebelah kanan dan membuka kaki kiri lebih dahulu. Hukum sebagai satu ketentuan. Bukan kan? Bukan ketentuan. Sebagai satu tuntutan. Tuntutan. Ini bukan ketentuan. Hukum sebagai satu tuntutan. Sambung, bukan wajib. Baik, ya, cantiknya dalam Islam ini sampai hal berkaitan dengan sandal ataupun kasut. Ya, sampai kita diajarkan oleh Nabi kalau pakai sandal atau kasut ni, kita suruh mulakan yang kanan dulu. Ya, dia punya indah. Ya, ajaran Islam ni sampai hal-hal remeh-temeh berkaitan kasut pun diajar. Ya. Jadi bila kita nak buka, kita suruh mulakan yang kiri dulu. Itulah satu tuntutan. Bukan wajib, tapi satu tuntutan. Kalau wajib, berdosa nanti. Ya? Jadi, satu tuntutan. Jadi, hal ini sebenarnya hal yang selalu kita leka. Jadi, kalau hal itu jadikan kebiasaan, walaupun lupa, leka, tapi kita sentiasa buat macam tu. Tapi kalau tak jadi kebiasaan, main campak-campak je lah kasut tu. Macam tu lah ibaratnya buka kasut main campak je. Tak kira kanan ke kiri. Tapi kalau kita jadikan satu kebiasaan, kita lupa pun keadaan biasa kita macam tu. Jadi oleh itu kena jadikan sebagai satu kebiasaan. Mula-mula kita kena ingat. Lepas tu, ya, kalau kita dah lama-lama kita dah tak ingat lagi kan, lupa. Tapi dah jadi satu kebiasaan. Mesti kita pakai kanan. Mesti kita buka kiri. Macam tu. Ya. Jadi hendaklah ia dijadikan satu kebiasaan supaya ia, ya, sentiasa kita berbuat demikian. Ya. Okey, kita teruskan lagi hadis selanjutnya iaitu hadis 1478. Apa nak baca lagi? Atau teruskan ke Asma juga nak baca? Okey.
alaihi. Alaihi. Okey. Catatkan ya 1478 hadis sah. Matan, dilarang berjalan dengan memakai satu kasut dilarang berjalan dengan memakai satu kasut saja. Hukum haram. Hukum haram. Haram ini tidak termasuk orang yang cacat contohnya ya. Orang cacat ni kadang dia memakai satu kasut saja. Ya. Ini tak termasuk. Tapi orang yang normal ya, hendaklah dia memakai dua kasut atau langsung tak pakai kasut lagi baik daripada pakai kasut sebelah saja. Dan ya, larangan ini juga sebenarnya kita tidak boleh memakai kasut sebelah lain. Ya. Sebelah lain. Jadi lebih baik ya jangan pakai terus. Ya, ataupun ya kalau nak pakailah kasut yang sama dengan lain-lain. Mungkin hal yang apa yang dilarang oleh Rasul, biasanya syaitan akan ya membisikkan manusia untuk ia dijadikan sebagai satu passion. Lain-lain kasut tu, lain-lain. Mana satu passion. Syaitan akan masukkan hal demikian sehingga ya orang-orang Islam dia tidak mengikuti apa yang disarankan oleh Nabi. Walaupun hal ini nampak macam remeh-temeh, tapi hal ini pun ya syaitan boleh merosakkan juga ya dalam peradaban. Jadi bila mereka pakai lain-lain kasut ni ya, kasut sebelah lain, dia kata oh ini passion katanya. Dia akan katakan macam tu ya. Jadi kita kena ingat bahawa hal ini dilarang oleh Nabi buat demikian ya. Tapi ada juga kadang terpaksa ya, terpaksa. Jadi terpaksa macam mana? Kadang kita ni orang ni lah, orang lelaki ni. Ya, jadi kadang daripada masjid ni, balik masjid, ya kadang tengah hari, ya dalam keadaan tu panas, memang tak ada kasut hilang. Jadi ada kasut-kasut yang memang terbuang lah, tapi lain-lain jenis lah. Ya. Pakai je. Pakai je lah. Kalau tak boleh menapak dia punya panas ya. Mana jalan tu punya panas jalan tanah ya. Jadi ya kasut yang terbuang tu yang lain-lain jenis pakai je lah. Itu dah terpaksa lah tu ya. Kalau sengaja pergi majlis buat macam tu tak boleh ya. Nabi lah. Ya. Baik, kita teruskan lagi 1479. Okey, siapa nak baca? Okey, sila. Ya. 1479 hadis sah. Matan, dilarang melabuhkan kain, matan dia, dilarang melabuhkan kain dengan sombong. Hukum haram.
Baik. Dalam hal ini, ya, melabuhkan kain ya dalam keadaan sombong. Apa maksudnya? Maksudnya biasanya dipahamkan kepada raja-raja dahulu ya. Raja-raja dahulu mereka akan memakai ya baju jubah seperti jubah yang labuh. Terkadang ya pemaisurinya ya memakai lagi-lagi labuh dan diangkat oleh beberapa orang lagi ekor baju tu ya. Jadi nah di situ ya dikatakan sebagai ya sombong ya. Melilit macam tu. Jadi ya hal itu dikatakan sebagai satu perbuatan sombong ya. Jadi orang Islam ya hendaklah memakai dengan ya pakaian yang sederhana ya. Jadi artinya ya orang lelaki jaranglah dia memakai labu-labu ya. Sebab ya orang lelaki biasanya pakai kain sekadar dia tidak sampai ke tanah. Tapi perempuan biasanya akan sampai ke tanah ya kerana dia nak menutup kaki dia ya. Jadi itu memang sebagai satu ya dikatakan ya aurat untuk perempuan ya. Tapi kalau lelaki memakai kain berlabu-labu mengirit-irit kain contohnya sampai mengirit kain, itu dia dilarang ya dalam Islam berbuat demikian ya. Jadi bila berjalan tu kain tu tak mengirit, itu dah cantik lah tu ya. Kalau perempuan ha. Hmm. Ha. 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 Ya. Ya, itu maknanya ya. Bukan baju kita, baju orang. Ya. Nanti pulangkan balik. Ya. Jadi ya dikatakan dia sewa baju sementara, bukan hak dia. Ya. Nah, kalau hak dia haram lah. Kalau dia hak dia buat dia macam tu, ya haram lah jadinya. Nah, jadi hmm, hmm. Kalau seandainya dia rasa di situ nak belagak, belagak ni kan sombong kan. Nak belagak, itu jadi haram dia. Ya. Jadi haram dia. Tapi orang kita ni kalau pakaian biasa tak dah macam tu, ya. Taklah mengirim macam tu, ya. Ada satu bangsa dia punya pakaian dia mesti macam tu. Baik lelaki atau perempuan, tapi mungkin kerana di padang pasir ya menghirit macam tu pun tak kenalah tai ayam kan. Ya, tai ayam pun kering ya. Macam tempat kita menghirit macam tu habis semua dihirit ya. Ya. Dia ada tempat-tempat lain atau bangsa lain mereka pakaiannya macam tu. Mana menghirit. Jadi itu yang dikatakan haram tu. Ya. Biasa kawasan panas ataupun di padang pasir ya mereka berpakaian macam tu kerana ya walaupun dia buat macam tu pakaian dia tak kotor ya. Baik, ada nak tanya tadi siapa? Itu yang dikatakan ya perbuatan tu adalah perbuatan yang dibuat tu haram. Tapi bukan bangsa kita buat macam tu biasanya. Orang yang biasa buat di padang pasir ni biasa dibuat pakaian macam tu. Tapi itulah yang ditegur oleh Nabi. Hmm. Itu maknanya bukan hak dia.
Dia hanya sewa saja, ya, bukan. Dia pakai mana kalau dia ya tujuan dikatakan sini kan ujungnya sombong, ya. Yalah, tak apalah tak payahlah bergaya sebab dia rajanya sehari ya, tak hari-hari, ya. Raja dia sehari saja, ya. Yang ini yang dipakai raja hari-hari, ya. Nah, itu lain, ya. Hmm. Ah, ya. Satu hari ya, ya. Itu dikata raja sehari, ya. Pada niat lah, ya. Ya. Kalau dia niat hanya sekadar untuk indah saja, bukan sombong, tak apa, ya. Ah. Lagi? Ada nak tanya tadi, Puan Nur Aziza. Saya pernah baca kat apa tadi? Oh. Hmm. Iyalah. Ya, tak nampaknya kadang kita tengok pengantin-pengantin kebanyakannya macam tu lah. Pakaian dia kan, ya. Jadi satu tradisi apa ni, pengantin. Ya. Ya, ikut orang putih, ya. Ah. Kalau ikut Melayu pakai kain batik je kot. Hmm, bet, betul. Ah. Okey ya, kita sambung lagi ya. Hmm. Kalau pakaian harian, tu tadilah kalau pakaian harian macam tu, tu dikatakan dalam hadis ini disebut sebagai apa? Ya. Khaila, maknanya sombong. Ya. Lagi? 1480. Silakan. Okey, silakan. Saya nak baca. Orang yang sama pun tak apa, boleh baca lagi. Hmm. Okey. Hmm. Ya. Yeah. Catatkan dulu. Hadis 1480, hadis sah. Matan diperintah makan dan minum dengan tangan kanan. Hukum wajib. Artinya dalam hadis ini makan dan minum ya perlu dengan tangan kanan, serta orang yang makan dan minum dengan tangan kiri berarti ia merupakan saudara syaitan dan mengikuti jejak syaitan. Jadi mengikuti jejak syaitan itu jadi haram lah. Sebab itu ya kita makan ataupun minum ya hendaklah menggunakan tangan kanan, dan anak-anak ya daripada mula hendaklah dibiasakan dengan tangan kanan. Khawatir nanti dia kidal dah terbiasa dengan tangan kiri ya, jadi makan dan minum juga dengan tangan kiri ya. Jadi daripada kecil tu hendaklah ya latih. Kalau dia gunakan tangan kiri ya,
tampakkan tangan kiri itu, suruh ambil tangan kanan. Macam tu. Ya, jadi terbiasa nanti sampai bila-bila pun tetap tangan kanan. Ya. Jadi dikatakan syaitan ini ialah sesuatu perbuatan yang buruk. Jadi syaitan ini dia makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Okey. Satu perkara dalam majlis. Ni dalam majlis. Dalam majlis, ya, contohnya kita makan dengan tangan. Ya, dengan tangan. Kemudian kita nak mengambil, ya, lauk contohnya. Ya, kita gunakan tangan kiri sebab tangan kanan comot. Nanti, ya, apa kata kawan-kawan pula, ya, habis comot sudu karbu tu, ya. Jadi kita mengambil dengan tangan kiri tak mengapa. Kemudian kalau kita minum, contohnya minum, tentulah tangan juga comot nak memegang, ya, tangkai cawan tadi. Maka caranya adalah diangkat tangan. Macam ni contohnya, kita junjung dengan tangan kanan. Ambil tangan kiri tapi junjung dengan tangan kanan balik. Tangan kanan macam tu. Ya. Tu tak mengapa. Ya. Jadi jangan 100% tangan kiri. Tu tak boleh. Macam tu. Ya. Inilah adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun kadang nampak, itu dikatakan lengkapnya Islam. Ya. Lengkapnya Islam. Sampai hal-hal macam ni pun diatur. Ya, tengok ya. Kadang tidak ada pada agama-agama lain. Ya. Tapi agama Islam sampai hal-hal yang macam ni pun diatur. Ya, punyalah indah Islam. Ya. Lagi 1481 siapa nak baca? Orang yang sama tak apa baca. Teruskan. Sila. Sila. An Amri. Makhilatin. Okey. Ya. Catatkan hadis 1481 hadis sah. Matan diperintah makan, koma, minum, koma, berpakaian dan bersedekah. Dengan tidak boros. Dengan tidak boros. Hukum wajib. Artinya, ya, dalam bab adab ini diterangkan Rasulullah SAW perintahkan agar orang makan, minum, berpakaian secara patut dan kemudian mengeluarkan sedekah dengan cara yang patut, tidak boros dan tidak berlebih-lebihan. Juga jangan sampai seorang mengeluarkan sedekah dengan tujuan untuk memperoleh pujian, sebab perbuatan semacam itu berarti suatu kesombongan. Sedangkan Islam melarang secara boros dan sombong. Ya. Maknanya dalam sesuatu perkara kita buat ialah dengan pertengahan.
jangan terlampau-lampau. Ya, minum dalam keadaan yang melampau-lampau. Ya, makan pun macam tu juga. Ya, apalagi berpakaian. Ya, boros dalam berpakaian. Ya. Jadi hal-hal yang sedemikian dikatakan oleh Nabi sebagai larangan mahilah, yaitu sombong. Jadi dilarang hal ini dianggap sebagai boros dan sombong. Maka bab mengenai al-adab tu, tajuk kecil dia sudah habis. Kemudian kita masuk dalam satu bab lagi. Bab ini disebut babul birro wasilati. Babul birro wasilati. Apa maknanya? Bab kebaikan dan hubungan. Bukan biro ya, babul birri. Babul birri wasilati. Apa maknanya? Bab berkaitan apa? Kebaikan bir. Kebaikan. Wasilah. Silatu dan hubungan. Babul birri wasilati. Okey, kita sambung lagi. An Abi Hurairah, siapa nak baca? Okey, sila. Ya. Baik. Catatkan. Hadis 1482 hadis sah. Matan diperintah menghubungi keluarga-keluarga. Hukum wajib. Jadi dalam hadis ini memberitahu bahawa maksudnya seorang yang ingin memperoleh rahmat dan barakah dalam kehidupan, maka hendaklah ia menjaga dengan baik hubungan kekeluargaannya dengan orang-orang yang bertalian darah dengan dirinya. Ya. Itu dikatakan menjaga hubungan silaturahmi. Ya. Nabi menerangkan dalam hadis di atas, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambungkan tali kekeluargaan. Wal yasil rahimahu. Maka hendaklah ia menyambung tali kekeluargaan. Jadi hadis ini jelas kepada kita. Maknanya dengan ada hubungan tadi, itulah kemurahan rezeki. Apa maksudnya? Sudah tentulah. Seandainya dalam hal kesempitan, dia boleh menghubungi
menghubungi ke keluarganya untuk memohon bantuan atau pertolongan. Ya. Bukankah itu yang dikatakan sebagai ya, meluaskan rezeki? Ya, dan begitu juga yang dikatakan ya, panjang ya, umurnya, dipanjangkan umurnya. Maksudnya ialah ya, kenangan-kenangan kebaikan yang ditinggalkan itu menyebabkan ya, seolah-olah dia masih hidup lagi. Ya, masih panjang umurnya lagi. Macam contoh kita kata orang-orang ya, alim, ya, ulama-ulama. Contoh seperti kita kata ya, kata-kata Buya Hamka contoh. Jadi orang berkata ya, kata-kata Buya Hamka, sedangkan Hamka dah mati. Ya, tapi ya, seolah-olah Hamka masih lagi berpesan-pesan. Ya, menyampaikan lagi, masih hidup lagi. Itu dia katakan asarihi, kesan dia tu asarihi dalam hadis. Ya, asar dia masih hidup. Dia punya kesan dia, bekas dia masih hidup. Untuk Guru Nek Aziz dah mati dah. Ya, tapi kata-katanya sentiasa ada lagi. Ya. Sentiasa orang ulang-ulangkan kata-kata indah dia. Ya, seolah-olah ya, Nek Aziz ni masih hidup lagi. Macam tu. Ya. Itu dikatakan panjang umur. Ya. Maknanya sebaiknya orang masih baca lagi. Orang masih sebut lagi. Itu dikatakan panjang umur. Ya. Baik ya, kita teruskan lagi. Hadis 1483. Okey, sila. Hmm. Baik, catatkan ya. Hadis 1483, hadis sah. Matan, dilarang memutuskan hubungan dengan keluarga. Hukum haram. Maksudnya, orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi tidak akan masuk syurga. Ya. Jadi hal ini ya, dapat dipahamkan bahawa ya, keluarga itu ialah yang bertalian darah. Ya. Maknanya itulah keluarga kita. Ya, dan ya, kita jangan putuskan ya, tali silaturahim dengan mereka. Ya, tapi kalau di antara mereka yang nak memutuskan, mereka lah yang tanggung, bukan kita. Ya, itu maknanya. Kita jangan buat ini. Sebab adik-beradik terkadang macam tu. Ya, ada masalah yang dia tak kena, kadang dia akan ya, putuskan hubungan. Ya, dah tak nak masuk lagi grup keluarga dah. Grup keluarga dah tak ada lagi, dia dah keluar dah. Dah remote dah. Ya. Jadi ya, kalau dia sendiri yang ya, memutuskan, itu tanggunglah dia. Dia bukan kita. Kita tak putuskan pun. Dia yang memutuskan. Itu lain. Ya, kita ya, jangan memutuskan hubungan silaturahim kita. Ya, itu maknanya.
Nabi kata la yadkhulul jannata qati. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Maksudnya yang memutuskan qati'ar rahim. Mana memutuskan silaturahim. Itu bukan memutuskan silaturahim. Kita tidak bukan memutuskan. Mana itu kerana kita menjaga keluarga, hati keluarga, menjaga hati keluarga. Itu betul. Itu maknanya kita menjaga hati keluarga, bukan memutuskan. Tapi biasa keluarga macam itulah, bila masing-masing sehat, senang, taklah berhubung, bila ada apa-apa baru dia berhubung, baru dia menjemput dan sebagainya, Tapi kalau dah masing-masing sehat, senang tu, mereka buatlah hal masing-masing. Macam itulah kebiasaannya, Baik, lagi siapa? Lagi satu lagi. 1484. Siapa nak baca? Okey, sila. Oh, terang. Terang, okey. Pada ibu-ibu dan menanam anak-anak perempuan dengan hidup-hidup. Macam mana? Huruf besar. Okey. 1484 hadis sah. Matan dilarang durhaka pada ibu. Koma, menanam anak perempuan hidup-hidup. Koma, menahan sesuatu dan meminta dan berbual dalam braket cakap kosong. Banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Mensia-siakan harta ke menyia-nyiakan harta? Mensia-siakan harta. Hukum haram.
Jadi dalam hadis ini boleh dikatakan yang dimasukkan beberapa kategori yang dikatakan haram. Iaitu pertama kita ulang balik, iaitu derhaka kepada ibu. Kenapa ibu saja? Mana ibu tentu ibu bapa. Itu disebut ibu. Ibu-ibu. Kenapa ibu? Sebab musyrikin kan ibu tu perempuan. Jadi perempuan dia tak hormat walaupun ibu. Sebab itu dalam Islam tu, dia dengan bapa dia tak ada derhaka. Tak ada derhaka sangat zaman musyrikin. Dia yang derhaka dengan ibu saja. Sebab ibu ni perempuan. Macam tu. Jadi sebab itu disebut ummahat. Yang kedua, menguburkan bayi perempuan hidup-hidup. Kenapa bayi perempuan? Zaman musyrikin juga. Sebab orang musyrikin dia punya salah satu daripada kebiasaan mereka tanam anak-anak perempuan hidup-hidup. Dia tak suka dapat anak perempuan. Jadi dalam Islam tak boleh macam tu. Yang ketiga, kita kategorikan dia kikir dan menimbulkan harta kekayaan. Tamak, tapi masih nak dah kaya tapi masih juga nak meminta-minta. Itu mana tamak. Kikir. Nombor 4, gemar menampung sesuatu macam berita yang tidak jelas kebenarannya. Kemudian dia menyiarkan ke tengah-tengah masyarakat atau orang ramai. Itu maknanya hal yang macam ini adalah haram. Artinya suka menyiarkan berita yang tidak jelas. Kelima, banyak bertanya dengan maksud untuk mempersulitkan urusan atau mengelak dari ketetapan hukum. Itu maknanya hal-hal yang bertanya macam ini lagi menyulitkan, lagi menyusahkan. Maknanya diharamkan. Begitu juga dalam selanjutnya yang akhir dikatakan boros. Harta. Iaitu mensia-siakan harta. Disebut sebagai boros. Jadi kalau dihimpunkan dalam hadis yang kita baca tadi ada 6 jenis atau 6 macam yang diharamkan kita berbuat demikian. Itu untuk itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan datang sambung lagi. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada pelajaran tadi, insyaAllah. Sadaqallahul azim.